Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aminah, "Wahai Aminah, kami nak minta izin jaga Muhammad untuk tempoh yang seterusnya." Sebab apa? Sebab bila nampak keberkatan daripada Nabi yang ketika itu di perkampungan Sa'diyah itu, tanaman tak menjadi. Tapi bila Rasulullah SAW duduk bersama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah dan juga Al-Harith, binatang ternakan Halimatus Sa'diyah sahaja yang mengeluarkan susu. Tanaman-tanaman Halimatus Sa'diyah sahaja yang berbuah dan juga tumbuh dengan mekar. Sehinggalah orang-orang kampung Bani Sa'ad kata, "Wahai Halimah, kami yakin sesungguhnya keberkatan ini datang daripada bayi yang kami jaga." Macam kita lah, kalau kita duduk kerja dekat sebuah organisasi, dia bagikan kita benefit yang sangat banyak, kemudian orang tawarkan kita pekerjaan yang lain dengan gaji permulaan yang baru, kita tak akan nak. Sebab apa? Kita akan kekal bersama dengan majikan kita yang lama, sebab dia janjikan kita dengan macam-macam. Bonus ini kalau anak sakit dia akan tanggung, kemudian ada gaji tahunan, macam-macam. Kali-kali masuk hospital akan dibayar oleh majikan. Jadi Halimatus Sa'diyah diminta izin kepada Aminah untuk jaga Rasulullah SAW. Sampai semula di perkampungan Sa'diyah, Rasulullah SAW ketika berusia 5 tahun Nabi berjumpa. Itulah pertemuan pertama Rasulullah SAW dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril, peristiwa pembelaan Nabi. Saya yakin di hadapan saya ini semua tahu kisah sirah. Peristiwa pembelaan ada apabila Rasulullah dibelah. Belah itu bukan belah secara rohani ke macam sekarang. Kita tengok orang konkret belah, duduk dekat tempat lain, belah dekat tempat lain, kemudian keluar darah, apa, dan sebagainya. Tapi Rasulullah SAW ketika dibelah oleh Jibril itu, belah yang benar. Sebab apa? Anas bin Malik nampak. Dia kata, "Aku melihat," ni cerita selepas dah berhijrah, "aku melihat di dada Rasulullah SAW ada kesan jangkitan peristiwa pembelahan dada." Apabila Malaikat Jibril ambil satu bahagian daripada hati, Malaikat Jibril kata, "Inilah bahagian yang paling disukai oleh iblis." Adakah ketika itu Rasulullah SAW hatinya kotor? Tidak. Itu adalah iktibar daripada Allah SWT nak bagi tahu kepada kita, sesungguhnya untuk kita menghadap berjumpa dengan Allah SWT, mestilah membawa hati yang bersih, hati yang bersih dan jiwa yang bersih. Kemudian apabila peristiwa itu, rakan-rakan Nabi Muhammad SAW nampak. Dia kata, "Habislah Muhammad dibunuh." Balik dibagi tahu dekat keluarga Halimatus Sa'diyah. Dia kata, "Pakcik, Muhammad tidak kena bunuh." Sebab memang dia nampak Rasulullah SAW dibaring, dibelah dadanya. Jadi Halimatus Sa'diyah jumpa dengan kita, dia kata, "Bang, tak boleh lah macam ni. Takut dengan Muhammad dibunuh ataupun orang cemburu dengan kita pulangkan semula kepada Aminah di Mekah." Apabila sampai di Mekah, apa yang Aminah buat? Aminah bawa Rasulullah SAW ziarah kubur ayah Rasulullah SAW. Sebab apa? Gambar pun tak ada, Facebook pun tak ada, jadi nak tunjuk gambar ke, video ke, reels ke, status pun tak dapat. Sebab apa? Sebab zaman itu memang tak ada. Jadi dibawalah Rasulullah SAW berjumpa dengan ataupun menziarahi kubur ayah Rasulullah SAW. Dan dalam perjalanan balik, ujian kedua Rasulullah SAW, Nabi kehilangan ibunya. Maka Rasulullah SAW lengkap, yatim dan juga piatu. Pada usia Rasulullah SAW 6 tahun. Ini adalah tarbiyah daripada Allah SWT nak bagi tahu, "Wahai Muhammad, kamu nanti bila dah jadi Rasul,
kebergantungan kamu hanya kepada Allah semata-mata. Itulah kalau ada masalah, kita akan telefon siapa? Telefon mak, dia ayam tak cukup, dia belanja tak cukup, boleh tak pergi. Tak pun kalau tak ada mak, kita akan minta tolong siapa? Dengan ayam. Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kedua bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi nak belajar, nak panggil ibu dia dengan Ummi. Baru nak kenal sebab apa dia duduk lama dah dekat perkampungan saja. Baru nak berkenalan dengan ibu, nak rasa kasih sayang ibu. Allah tarik Aminah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin dia tu. Duduk pula bersama dengan saya ni. Kalau orang suami isteri tu kehilangan anak tu, kehilangan ayah, kehilangan mak, selalu siapa yang akan ambil tali hak penjagaan tu? Mestilah datuk. Duduk dengan datuk Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Diberilah layanan yang paling selamat. Abdul Muttalib ini adalah pemerintah Mekah. Nabi duduklah di kursi yang paling utama. Abdul Muttalib kata tak apa, biarkan Muhammad, sesungguhnya Muhammad dia ada masa depan yang cerah. Kemudian baru nak kasih sayang atuk, baru nak duduk dekat belakang atuk, nak panjang badan atuk, nak main dengan atuk. Allah Subhanahu Wa Taala ambil. Baru 2 tahun saja tempoh Allah beri, Allah wafatkan kepada Abdul Muttalib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah pun kehilangan datuk dia. Kemudian dijaga oleh siapa? Dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ini adalah adik-beradik ibu sebab Rasulullah SAW. Maksudnya Abu Talib dengan Abdullah adalah adik-beradik ibu dengan sebab. Jadi Abu Talib inilah yang menjaga Rasulullah SAW. Kita nak tengok betapa matangnya Nabi. Apabila Nabi duduk dalam penjagaan Abu Talib, Nabi nampak Abu Talib ini anak ramai. Walaupun Abu Talib ini adalah pemerintah, tapi Abu Talib ini dia adalah kehidupannya sederhana. Nampak Abu Talib ini anak ramai. Itu yang Nabi buat. Umur 8 tahun waktu itu apa? Waktu itu kita sibuk main dengan kawan-kawan kita. Main apa? Sekarang dah 8 tahun tu dah pandai Mobile Legends, dah 8 tahun tu dah pandai main PUBG, dah main Clash of Clans. Clash of Clans orang dah tinggalkan dah zaman Clash of Clans ni dah berlalu. Sambung pula Mobile Legends, PUBG pula, macam-macam lagi. Mak Aslam, Mak Aslam dah tak main dah sekarang. Kemudian waktu umur 8 tahun itulah Rasulullah SAW bila nampak Abu Talib ni anak dia ramai, Nabi ambil upah mengembala kambing. Rasulullah SAW, aku lihat Abu Talib yang jumlah tanggungannya ramai, aku mengambil upah mengembala kambing dan sebahagian waktu itu aku berikan kepada Abu Talib dan sebahagian waktu itu aku ambil dan menjadi simpanan buat diriku. Nampak Nabi matang sebelum usia. Kita cuti semester, kita kerja dekat kedai ke 7-Eleven ke, tapi kita kerja dulu sebab apa? Sebab nak bayar bil internet kita, nak kumpul duit, nak beli iPhone yang harga dia orang kata apa, tambah sikit duit dah boleh penghantaran kahwin. iPhone yang mahal harga dia. Kita bekerja dalam keadaan untuk keperluan kita sendiri. Nak beli motor, nak ambil lesen, sikit pun duit gaji kita nak suruh kepada mak ayah kita. Rasulullah SAW bekerja bukan dalam keadaan Nabi untuk diri dia, tapi Nabi memikirkan Abu Talib yang ada tanggungan yang ramai. Sudahlah Abu Talib ada tanggungan yang ramai. Bila Nabi ini duduk di rumah Abu Talib, setiap kali makan Nabi tidak akan duduk bersama dengan adik-beradik yang lain, kerana Nabi mengaulakan anak-anak Abu Talib. Dan bila Abu Talib duduk di
meja makan ataupun di safrah tempat nak makan tu, barulah bila dipanggil Muhammad, barulah Rasulullah SAW ini datang dan duduk. Itulah Nabi kita Muhammad SAW pada usia remaja. Dalam keadaan usia remaja itu, Rasulullah SAW ambil peluang untuk berniaga bersama dengan Abu Talib. Abu Talib nak pergi berniaga. Abu Talib kata apa? Wahai Muhammad, kamu ni muda lagi. Kita nak pergi berniaga ni, nak pergi ke Syam ni adalah satu perjalanan yang jauh. Kalaulah dekat padang pasir tu ada perompak, ada penyamun padang pasir, mungkin mereka akan menyerang kita. Kamu muda lagi wahai Muhammad, duduk di Mekah bersama dengan keluarga. Jangan ikut. Rasulullah SAW menangis nak ikut Abu Talib. Sebab apa? Nak belajar, nak membantu Abu Talib dalam urusan perniagaan. Jadi dibenarkanlah Rasulullah SAW ikut Abu Talib untuk menjalani proses pembelajaran dalam perniagaan. Jadi Nabi pergi belajar cara-cara menguruskan perniagaan, dan daripada situlah apabila Rasulullah SAW masuk usia remaja, Nabi terkenal dengan panggilan Al-Amin. Panggilan Al-Amin ni daripada kecil lagi. Kita lah kalau dekat kampung kita ke, taman kita ke, baik syukurlah orang tu sama orang panggil dia ni memang orang yang bercakap benar. Dia ni memang Al-Amin lah, amanah lah dia ni. Tak ada pun orang yang bisa begitu. Dah hampir pupus sifat Al-Amin Rasulullah SAW ini sebelum menjadi Rasul lagi. Sebelum menjadi Rasul, Nabi digelar dengan Al-Amin, orang yang amanah. Sebab apa? Sebab di Mekah, kalaulah dekat rumah, isteri letakkan cincin ke apa ke dekat rumah, tinggal sekejap akan hilang. Sebab apa? Anak curi, suami curi. Jadi nak letak barang berharga ni tak selamat di rumah sendiri. Nak cerita betapa zaman jahiliah ketika itu kurangnya orang yang baik, maka Rasulullah SAW diberikan hak untuk menjaga barang-barang amanah. Bukan sekadar waktu Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul, dah menjadi Rasul pun, apabila kita tengok peristiwa Nabi dikepung tu sebelum hijrah, apabila Rasulullah SAW minta Ali bin Abi Talib untuk baring di tempat tidur Rasulullah SAW, Nabi bagi tahu, wahai Ali, dekat satu sudut rumah ini ada barang-barang orang-orang Mekah. Barang-barang orang Mekah, maksudnya barang amanah yang diberikan kepada Rasulullah untuk jaga. Wahai Ali, nanti kalau aku sudah berhijrah, pulangkanlah harta-harta orang milik penduduk Mekah ini kepada mereka semua. Ali bin Abi Talib ambil masa 3 hari untuk pulangkan semua harta-harta itu. Nampak tak di sini? Orang Mekah serang Nabi, serang fizikal Nabi, serang mental Nabi. Kita kalau orang ejek kita sekali je lah, orang pulau kan kita dalam kelas, esok rasanya dah nak berhenti dah. Sebab apa? Sebab hati ni bergetar, berubah-ubah. Kita masuk kelas, orang pandang, orang ini muka dekat kita, orang tunjuk-tunjuk, orang bisik-bisik. Macam mana Nabi nak duduk dekat dalam kota Mekah yang suasananya seluruh penduduk kota Mekah tak begitu kepada Nabi? Sudah dapat begitu, ada yang duduk mengepung rumah Rasulullah itu, ada orang-orang tu yang nak bunuh Nabi. Harta dia ada dalam rumah Nabi, punyalah tak malu nak bunuh Nabi, tapi yakin bahawa Rasulullah SAW ni orang yang amanah. Faham tak? Kita ni, kita tahu Muhammad itu baik, kita ada kawan baik, kita bagi barang kita kat dia untuk dia jaga. Dalam masa yang sama kita nak bunuh dia. Apa yang Rasulullah SAW buat? Nabi keluar dalam keadaan selamat. Apabila Nabi membacakan ayat daripada surah Yasin,
Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim. Ayat itulah yang Nabi membacakan. Nabi baca, ya Allah jadikanlah penghadang di antara mereka. Jadi mereka tak nampak bila Rasulullah keluar. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tengok muka satu-satu yang nak bunuh Nabi. Kalau kita buat apa? Nabi ketuk kepada masing-masing. Ketuk kepada masing-masing sebab apa? Oh, kau nak bunuh apa? Nabi memang tahu pun itu memang nak bunuh Nabi. Ketuk ke curah kepada air seseorang dengan air. Kalau kita lah, tapi Rasulullah SAW tak buat tu. Nabi cuma ambil sebutir pasir, Nabi letakkan dekat kepala mereka untuk bagi tahu, wahai fulan, sesungguhnya Muhammad lalu tadi di hadapan kamu, tapi Muhammad tak mengapa-apakan kamu. Cuma Nabi nak bagi tahu kepada mereka bahawa sebenarnya Rasulullah SAW tidak mengapa-apakan Nabi Muhammad SAW, tidak mengapa-apakan orang-orang yang nak menentang Nabi Muhammad SAW. Macam kita lah, kita tengok orang menghina Nabi. Tengok orang menghina Nabi viral. Dia turun, dia jumpa orang yang hina Nabi tu, dia belasah. Dia belasah, sudahlah dia belasah, sambil dia pukul, dia keluarkan perkataan-perkataan yang kesan. Habis semua binatang yang disebut, dia pukul, dia maki orang tu. Kemudian dengan bangganya dia kata, akulah pejuang, akulah yang membela Muhammad SAW, akulah yang membela Nabi. Polis tak ambil tindakan lagi, aku dah turun, aku dah belasah dia sampai berdarah, akulah pejuang. Jadi orang-orang netizen lain ni pun komen. Dia pun komen, dia kata, kalaulah sahabat kita ni dimasukkan penjara ataupun ditangkap, kita bersolidariti, kita sama-sama kumpul duit, bayar peguam untuk selamatkan orang yang belasah ni. Adakah ini cara dia? Adakah ini cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW? Adakah ini yang cara Nabi ajarkan apabila satu hari Nabi didatangi oleh seorang Yahudi? Yahudi ini datang jumpa Muhammad. Wahai Muhammad, kamu ni jenis yang liat nak bayar hutang, keturunan kamu pun liat nak bayar hutang, kamu ini memang tak guna. Yahudi ni datang jumpa Nabi. Biasalah zaman tu orang Islam berhutang dan dia akan buat perjanjian, tulis sekian, bayaran dia pada bila sekian. Yahudi ni datang jumpa Nabi, dia kata, satu, dia tuduh Nabi kita, dia tuduh Muhammad, kamu lihat nak bayar hutang. Kedua, dia tuduh Nabi Muhammad, keturunan kamu pun lihat nak bayar hutang. Tiga, dia cekak Nabi Muhammad SAW, digoncang-goncangkan dan dia hinakan Nabi. Dia kata, Muhammad kamu ni memang tak boleh pakai dalam buat perjanjian. Sayyidina Umar yang ada dekat sebelah, Sayyidina Umar ni kita faham dia dengan garang dia. Selalunya kalau ada Rasulullah SAW, Umar akan minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal. Kalau kita, wahai Umar, silakan penggallah kepala Yahudi. Itu kalau kita lah, kita kalau jadi pemimpin, ada bodyguard, silakan belasah. Tapi Rasulullah SAW kata, wahai Umar, kamu telah menakut-nakutkan dia, wahai Umar. Aku nak bayar hutang dia, Umar. Pergi ke rumah aku, ambil bungkusan untuk aku bayar hutang kepada dia. Kemudian tambah lagi satu bungkusan duit Rasulullah SAW untuk diberikan kepada isi Yahudi tadi. Lagilah serba salah Umar. Tadi Umar nak make up, tiba-tiba Rasulullah kata, wahai Umar, kamu takutkan dia. Sudahlah, takutkan dia. Kemudian bayar pula ganti rugi itu dengan duit Rasulullah SAW. Umar malu, tak faham dengan akhlak Rasulullah SAW. Jadi bila balik tu, besar Budi tu, Yahudi tu tanya, wahai Umar, tak kenal dengan aku? Kemudian Umar tanya, siapa kata aku dah ulama di kalangan Yahudi? Aku sudah membaca semua Taurat
dan juga Injil telah diceritakan secara terperinci tentang Rasul akhir zaman. Cuma satu je yang aku tak nampak, Nabi itu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Satu je aku tak nampak. Sebab itulah sebenarnya wahai Tuhan, waktu Nabi nak bayar hutang itu belum pun sampai lagi waktunya. Sengaja aku minta awal dan aku tuduh Nabi kamu untuk aku tengok bagaimana respon Nabi kamu terhadap peristiwa ataupun suasana tersebut. Maka kali ini Umar, yakinlah aku bahawasanya Muhammad itu adalah memang utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tadi Umar enggan, maka hilanglah seorang yang akan masuk Islam. Betapa Umar ketika itu mengalirkan air mata, tak faham dengan akhlak Nabi. Yang mana kita kata akhlak itu, kita kalau orang buat jahat dengan kita boleh buat jahat balik dengan orang tu. Selalu ialah kita akan balas balik dengan kejahatan. Sebab dia dah langgar kita, dah tutup kita dekat kelas, dah cakap macam-macam tentang kita dekat kelas. Lagi kalau kita dapat peluang, lagi kita nak kena dengan dia. Tapi Rasulullah SAW tidak melakukan perkara tersebut. Inilah akhlak Nabi. Inilah contoh reaksi Nabi. Reaksi Nabi yang Nabi ajar wahai Umar, tengok, beginilah cara orang Islam. Bukan cara kita pergi pukul orang itu, hina orang itu, sebut habis semua binatang kita sebut, kemudian kita kata akulah yang membela Islam, akulah yang membela Islam, akulah yang turun membela Islam. Habislah akulah pukullah orang yang menghina Nabi. Tapi kita lupa apabila kita mempelajari sirah, adakah begitu yang Rasulullah SAW nak? Kalau kita sama saja macam dengan orang-orang musyrikin Mekah. Tengok apa orang musyrikin Mekah buat. Apabila orang masuk Islam, dia buat apa? Ditangkap, dipenjara, disiksa. Kalau tak, kita sama sahaja dengan orang-orang musyrikin. Jadi Rasulullah SAW nak ajar kita tentang begini cara untuk kita mentarbiah orang lain. Mentarbiah orang lain. Sama. Hari ini, program yang hari ini kita buat, program Usrah. Program Usrah, kita buat iklan. Kita boleh datang, berlengkap, duduk di dalam pusat convention ini. Duduk, boleh pasang lampu, boleh pasang mikrofon. Ketahuilah bahawasanya Rasulullah SAW awal-awal Islam, Nabi buat Usrah. Usrah sama macam ni. Usrah di rumah Arkam bin Abi Arkam. Mana bila para sahabat nak datang ke rumah tersebut di kota Mekah, mereka tidak akan lalu di jalan yang betul. Maksudnya kalau kita nak pergi daripada nilai nak pergi ke kuis, kita akan masuk ke nilai, keluar masuk Bandar Seri Putera. Tapi nak pergi ke rumah ataupun tempat usrah Rasulullah SAW, tak boleh di jalan tu. Abu Jahal, Abu Lahab dapat tahu, habis musnah tempat Rasulullah SAW menjalankan usrah. Dan Nabi menjalankan usrah pada ketika itu dalam keadaan senyap-senyap. Dibanding apabila kita lihat Abu Dhar Al-Ghifari, bila dia masuk Islam, dia datang ke Mekah, dia tanya, mana Muhammad? Orang Mekah, orang Quraisy takkan bagi tahu sebab apa? Supaya Nabi tidak menyebarkan Islam. Dan kalau ditanya kepada orang Islam, mereka pun takkan bagi tahu sebab untuk memastikan bahawa keselamatan Rasulullah SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib ni, dia ambil, dia bawa Abu Dhar bawa ke rumah dia, duduk selama 3 hari. Kemudian dia tanya, apa urusan kamu? Aku ingin berjumpa dengan Muhammad. Ditulis di dalam kitab Sirah Ar-Rahim Maktum karangan Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak ini. Ali bin Abi Thalib kata, ikut belakang aku. Kalau aku campakkan batu sebelah kanan, kamu akan belok ke kanan. Dan kalau aku ketuk bahagian pintu sebelah kiri, kamu terus saja perjalanan kamu. Maksudnya, dalam
kisah sirah itu nak bagi tahu betapa rahsianya usrah yang Rasulullah SAW jalankan. Di rumah Arkam bin Abi Arkam lah Nabi mengajarkan Al-Quran, mengajarkan iman, mengajarkan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan rumah itu kekal rahsia selama 13 tahun dakwah Nabi. Rumah itu kekal rahsia, sedangkan rumah itu betul-betul berada di kota Mekah, tempat Rasulullah SAW menjalankan usrah. Bezanya kita dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan kita boleh melaksanakan agama, dalam keadaan kita boleh solat dalam keadaan tenang. Alhamdulillah bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabat nak solat pun kena sembunyi-sembunyi. Berkat dakwah Nabi, Islam sampai di bandar Singapura. Berkat doa Nabi, Islam sampai di Malaysia. Kemudian kita nak lihat sahabat Rasulullah SAW di zaman remaja ni. Siapa dia? Yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni siapa dia? Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah SAW ketika Nabi berhijrah ke Madinah. Semua orang nak hadiahkan barang kepada Nabi. Ada yang hadiahkan Nabi kapet, ada yang hadiahkan Nabi kain, ada yang hadiahkan Nabi baju, macam-macam. Orang nak hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita nak tengok hari ini apa kisah Sayyidina Anas bin Malik waktu Nabi hijrah. Anas bin Malik ini berusia 9 tahun. 9 tahun. Dan ketika itu Ummu Sulaim ini adalah anak Anas bin Malik dan seorang lagi Bapak bin Malik. Apabila Ummu Sulaim ini nampak orang bagi hadiah kepada Nabi, apabila Nabi sampai di Madinah, dia balik ke rumahnya. Dia tengok kalau nak bagi Nabi kuali ada satu je. Kalau nak bagi Nabi kapet, kat rumah dia ada satu je kapet. Jadi dia pergi jumpa dengan Anas. Waktu itu berusia 9 tahun. Dia kata, wahai Anas, nak tak khidmat dengan Nabi? Maksudnya khidmat dengan Nabi ini jadi pembantu kepada Rasulullah SAW. Ikutlah Nabi nama apa pun. Anas bin Malik yang ketika itu berusia 9 tahun, dia setuju, kata, baik wahai ibuku, saya nak khidmat dengan Nabi. Ulama mengambil pendekatan macam mana seorang budak-budak umur 9 tahun yang ketika itu termuncak dia adalah untuk nak bermain boleh terima perlawanan daripada Ummu Sulaim, daripada ibu dia, untuk nak duduk dengan Nabi, berpisah dengan keluarga untuk khidmat dengan Nabi. Ulama fikir tengok kisah Nabi bagaimana rupa-rupanya Ummu Sulaim ni hari-hari apabila kita nampak dalam perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah kan ada orang yang daripada Ansar, daripada Madinah yang masuk Islam, kemudian dibalik diislamkan orang-orang di Madinah dan dihantar di kalangan nanti. Antaranya Mus'ab bin Umar dan Abdullah bin Maktum dihantar diislamkan. Ketika Nabi datang, hampir 500 orang yang masuk Islam. Jadi Ummu Sulaim ni hari-hari cerita dekat anak dia. Dia kata, Anas, kita ada Nabi. Nabi ini dia ajarkan kita untuk menyembah Allah sahaja, tinggalkan berhala. Nabi ini anak yatim, dia tak ada ayah, dia tak ada ibu. Hari-hari si ibu ni cerita dengan anak dia, hari-hari dia tarbiahkan anak dia bahawa ada Nabi. Nabi disuruh buat benda baik, dia kasih orang yang susah, bagi makan kepada orang yang miskin. Anas bin Malik ni dengar, hari-hari dia dengar, maka
Bila ibu dia pelawak untuk duduk bersama dengan Nabi, Anas dimudah untuk bersetuju. Jadi dibawalah anak ini berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai saja di rumah Nabi, Ummu Sulaim kata, wahai ya Rasulullah, ini Anas, dia pandai membaca, dia pandai menulis. Ambillah dia jadi pembantu dan ambillah manfaat daripada apa kepandaian yang ada pada Anas bin Malik. Wahai Rasulullah, doakanlah pada Anas bin Malik. Apa Nabi doa? Allahumma akfir malahu wa badalahu wa akil umrah wa adkhilhu jannah. Nabi doa, ya Allah, banyakkanlah harta Anas, banyakkanlah harta Anas, banyakkanlah zuriat Anas, keturunan Anas, panjangkanlah umur Anas, masukkanlah Anas ke dalam syurga. Dan waktu Anas radhiyallahu anhu di akhir hayat, Anas bin Malik duduk di Basrah. Dan ketika di Basrah, Anas bin Malik ini dialah yang paling kaya di Basrah. Anak Anas bin Malik ada lebih 90 orang. Umur Anas bin Malik lebih 90 tahun lebih. Dan Anas bin Malik sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Anas, Allah murahkan rezeki Anas. Jadilah Anas orang yang paling kaya di Basrah. Ya Allah, panjangkanlah zuriat keturunan Anas. Anas bin Malik itu dikurniakan 9 orang lebih anak. Ya Allah, panjangkan umur Anas. Anas bin Malik umurnya hampir 90 tahun. Ya Allah, masukkanlah Anas bin Malik ke dalam syurga dan berikanlah kepandaian kepada Anas bin Malik. Jadilah Anas bin Malik sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tak pasti yang pertama itu ataupun yang kedua, pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau Anas bin Malik. Yang mana kita tengok hadis daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik telah berkata Rasulullah SAW, berkat doa Rasulullah, jadilah Anas bin Malik orang yang dunia mendapat, akhirat mendapat. Seterusnya, sahabat yang seterusnya siapa dia? Sahabat yang seterusnya adalah Julaibib. Julaibib iaitu sahabat di kalangan ahli sufah, di mana ahli sufah ini antaranya adalah Abu Hurairah. Mereka menjadikan diri mereka yang pertama tidak mengejar dunia, dan mereka duduk di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini, kalau kita tak dapat duduk di Raudhah, boleh duduk di belakang atau Rasulullah SAW di luar itu. Itulah lokasi ada ahli sofa, yang mana mereka duduk di situ, tidur di situ. Untuk apa? Untuk mengambil ilmu secara terus daripada Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Apabila Nabi mengajarkan tentang Islam, ahli-ahli sufah inilah yang duduk di situ. Jadi kita dengar ahli sufah duduk di situ, tak buat apa-apa, hanya menuntut ilmu, dapatkan ilmu daripada Rasulullah. Kita kata bahawa ahli sufah ini dia adalah orang yang malas. Ketahuilah bahawa sesungguhnya apabila Rasulullah SAW wafat, Abu Hurairah, bila Rasulullah wafat, dia berkahwin, dia ada rumah dan dia ada pekerjaan. Apabila dia menjadi ahli sufah untuk di Masjid Nabawi, ada satu hari orang nampak Abu Hurairah ni dia berguling-guling, sehingga orang menyangka bahawa Abu Hurairah ni gila. Kata Abu Hurairah, aku bukanlah gila, sesungguhnya aku sudah lama tidak makan dan aku berasa sakit, dan sebab itulah aku berguling-guling. Dan antara sahabat ahli sufah adalah Julaibib. Julaibib ni siapa? Julaibib ini dia adalah sahabat, rupa pun tak ada, keluarga pun tak ada, harta pun tak ada, kiranya ES5 pun tak ada, ES5 pun tak ada, harta tak ada, rupa tak ada, keluarga keturunan pun tak ada.
Semua tak adalah. Satu hari Rasulullah SAW bertanya kepada dia, wahai Julaibi, tak nak kahwin ke? Tak nak kahwin ke? Julaibi kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada ke orang yang nak? Ada ke perempuan yang nak dengan aku? Kemudian Rasulullah SAW kata, kalau ada, nak tak? Kalau ada, nak tak? Julaibi senyap. Jadi senyap, segan dengan Rasulullah SAW sebab tahu diri ini siapa. Dia tak ada harta, dia tak ada rupa, dan dia tak ada keturunan. Apa yang dia nak buat? Dia nak jaga anak dan orang. Kemudian satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh sepasang suami isteri menawarkan anaknya. Dia ada anak ini dah berkahwin dan kematian suami. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada anak perempuan yang baru kematian suami. Nak tak? Nak tak? Dilawa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ambillah dia untuk dijadikan isteri. Rasulullah SAW bersetuju. Jadi hati si ibu ni, si bapa ni suka lah, sebab Nabi setuju. Nabi kata, aku bersetuju, tapi bukan untuk aku, tapi untuk seseorang. Si ayah bertanya, siapa? Untuk siapa? Untuk Julaibi. Oh, kalau untuk Julaibi ni tak apalah dulu. Kalau untuk Julaibi ni, ya Rasulullah, saya nak bincang dulu dengan isteri saya. Nabi kata, apa? Balik bincang. Balik bincang dengan isteri dia. Dia kata, macam inilah, saya dah tawarkan kepada Nabi untuk dikahwinkan anak kita kepada Nabi. Nabi setuju. Tapi Nabi kata bukan untuk dia, untuk orang yang Nabi calonkan. Siapa dia? Si isteri tanya, siapa dia? Untuk Julaibi. Jadi isteri kata, Julaibi, Nabi tak cakapkan ke nama-nama sahabat yang lain. Untuk Julaibi ni susah sikit lah. Dia rupa pun tak ada, turunan pun tak ada, kerjaan pun tak ada, harta pun tak ada. Macam mana ni nak jaga? Tak apalah, jumpa dengan Nabi, cakap dengan Rasulullah SAW. Tak apalah, kalau untuk Julaibi, kami pun dululah. Jadi si anak ni dengar, anak perempuan ni dengar. Dia dengar sebab dia duduk belakang tirai. Dia kata dengan ibu bapa dia, hantar Rudani Rasulullah. Dia kata, wahai ayah, macam mana kita nak tolak perlawanan Rasulullah SAW? Macam mana kita nak tolak perlawanan Nabi? Sesungguhnya nama Julaibi itu hadir daripada mulut Nabi. Nabi yang mencadangkan Julaibi untuk dijadikan suami buat diriku. Ya, wahai ayah, katalah dengan Rasulullah, setuju. Jadi si anak ni pun setuju. Si anak ni pun setuju. Kahwinlah dengan Julaibi. Selepas berkahwin 2 hari saja. 2 hari, hari pertama, hari kedua sewajiban. Wajiban yang ketiga itu perang Uhud. Perang Uhud Nabi isytiharkan untuk perang. Kalau kita lah, kita kata apa? Rasulullah nak minta cuti. Baru 2 hari kahwin. 2 hari kahwin, isteri dah tepah dah tiket honeymoon, nak pergi dah terbang, nak minta cuti 2 hari. Sebab apa? Baru kahwin 2 hari. Kata kalau kahwin 2 hari ni lah, 2 hari ni orang kata, kalau lah kita buat majlis tu dekat Taman Wakimah, saya ingat makan ni ada bersifat sikit dekat jalan tar tu dengan nasi minyak. Lalu dekat rumah nanti baru lagi nasi minyak tu, dan cerita baru lagi. Lalu lagi perkahwinan Julaibi ni dengan isteri dia. Kalau kita minta cuti, ya Rasulullah minta cuti kerana masa perang, sebab tu baru 2 hari. 2 hari kahwin. Kalau kita pun berkahwin, minta cuti kahwin 2 minggu. Sebab apa? Nak selesaikan macam-macam urusan, kemudian nak pergi honeymoon dan sebagainya. Jadi Julaibi ini terus menyahut seruan jihad. Dia pun masuk dalam peperangan, dan
selesai peperangan, para sahabat cari jenazah syahid Uhud. Dan ketika itu Rasulullah tanya, "Mai nampak tak Julaibi?" Tak nampak. Sebab apa? Sebagai ahli keluarga di kalangan para sahabat, mereka akan cari sahabat di kalangan yang syahid itu daripada ahli keluarga mereka. Jadi apabila Julaibi ada ahli keluarga, maka Rasulullah SAW sendirilah yang mencari. Bila nampak Julaibi, dia syahid dalam keadaan 7 orang musyrikin yang berada di keliling jenazah Julaibi. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Julaibi, kamu syahid dalam keadaan 7 orang musyrikin yang telah kamu bunuh. Wahai Julaibi," yang dikata, "Wahai Julaibi, anta minni wa ana minka." Wahai Julaibi, aku daripada kamu daripada aku. Maksudnya nak bagi tahu bahawa tidaklah akan celaka Julaibi selama-lamanya. Maksudnya Nabi jamin Julaibi ini bahawa dia akan menjadi ahli syurga. Rasulullah SAW, "Anta minni wa anta minka." Kamu daripada aku daripada kamu. Dia nak minta Nabi bagi jaminan dengan kita, beri jaminan kepada kita. Nabi kata adilah. Para sahabat diberi jamin oleh Rasulullah SAW secara terus bahawa dia yang memuliakan Allah dan juga Rasul, dia syahid dalam keadaan dia remaja, baru berkahwin. Dia nak tak ada rupa. Bayangkan, tak ada rupa, orang tak dia